Bilhamdu. Salah. Itu roja. Yang ikut tu. Dia ikut i'rab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sambung kembali kuliah kita yang tertangguh. Ingat setahun lebih rasanya ya. Kuliah umum yang macam ni. Pengajian-pengajian yang kita telah buat sebelum PKP ni rasa tertangguh lebih kurang setahun jugalah. Dengan sebab PKP dan juga sebab alasan-alasan yang tertentu. Jadi kita tak dapat buat. Jadi sahabat-sahabat hari-hari tanya. Telefonnya, WhatsAppnya bila nak mula. Jadi saya duk cari tarikh, duk cari masa yang sesuai. Jadi alhamdulillah dengan kelapangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sambung kembali kuliah yang tertangguh begitu lama. Dan sebelum kita baca kitab pada malam ini, kita nak bagi tahu kuliah kita ini jadualnya macam dulu-dulu balik. Maksudnya malam ni malam apa? Khamis. Kita baca Tirmizi. Malam Jumaat kita baca Sahih Bukhari. Malam Sabtu sama ada Abu Daud ataupun Muwatta' Imam Malik. Kena ingat balik tu. Besok nak buat kitab apa? Besok Bukhari. Lusa Muwatta' atau Abu Daud. Okey, yang kedua, saya ulang, kalau dalam Tirmizi ni, kalau ikut yang matan ni saya ambil jilid yang kedua. Matan Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi. Jilid yang kedua. Sebab kita ulang balik tu sebab kita nak bagi mantap betul-betul ni. Sebab Imam Tirmizi dia bermazhab Syafi'i. Jadi kita sebab oleh kerana umum di dalam negara kita ini, majoriti rakyat kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita sendiri kena mahir dalam mazhab Syafi'i. Hukum fiqh selok-belok dalam mazhab Syafi'i kita kena mahir. Walaupun Imam Tirmizi di dalam perbahasan hukumnya, ketika dia mengemukakan sesuatu hadis terhadap sesuatu hukum, dia akan melebarkan, memanjangkan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama daripada di luar daripada mazhab Syafi'i untuk supaya kita terbuka. Jadi kalau orang duduk mazhab Hanafi pun macam kami belajar di Pakistan dulu, dia rasa tak kecewa dalam kaji Tirmizi ini. Walaupun Imam Tirmizi adalah berpegang kepada mazhab Syafi'i, tetapi dia masuk juga pendapat Imam Hanafi macam ni, Malik macam ni, Imam Ahmad macam ni. Jadi semua akan, dia terasa, mereka akan merasakan mereka semua diraikan. Yang ketiga, sekarang ni lebih-lebih lagi mutakhir ini berlaku Covid, musyakkah, kesulitan, kepayahan dan sebagainya. Orang dah nak mempelajari keperbagaian mazhab supaya senang untuk diamalkan. Majoriti orang nak macam tu lah. Sebab bila berlaku kesulitan, kadang-kadang kita nak beramal dengan satu mazhab saja, kadang-kadang jadi sulit, jadi payah. Sedangkan asas agama Islam itu ad-dinu yusrun. Agama Islam itu adalah agama yang mudah dan senang. Yang ketiga, kita kena didik masyarakat supaya belajar ini berasaskan kepada dalil, fakta, dalil dan hujah. Kita tak boleh bagi alasan, rakyat Malaysia ni kebanyakannya orang awam. Kami ni orang awam. Jadi tahap kami ni padan cerita boleh ke tak boleh, batal ke tak batal, sudah, dalil tak payah bagi. Jadi bila datang ustaz lain pula mengajar berbeza dengan apa yang kita ajar, jadi anak murid ni nak macam banget macam mana pendirian dia. Hak mana bersalah, mana satu betul? Yang mana satu betul? Hak ni kata hukum dia batal, hak ni kata tak batal. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Jadi bila kita bagi dalil, yang kata boleh ini dalil. Yang kata tak boleh ini dalil. Dan tuan-tuan yang duduk di depan saya ni pun dulu pun orang awam juga kan.
Bukan semua mengaji ni semua ustaz. Ramainya cikgu yang mengaji di sini. Sejak 20 tahun dulu saya mengajar hadis, semua tu di sudut kefahaman, pemikiran dan pendedahan terhadap ilmu hadis ni sikit sangat di kawasan kita. Kawasan Padang umumnya di kawasan di seluruh negeri Perak. Khususnya di kawasan Padang ni, walaupun pengajian di tempat kita ni banyak, boleh kata tiap malam. Tiap malam di surau, di masjid, di mana saja dah mengaji tempat kita. Pengajian-pengajian biasa. Jadi semuanya orang awam. Jadi bila saya ajar dalil fakta, tak ada pening pun. Orang boleh terima. Jadi maksudnya orang awam pun perlu didedahkan dengan dalil dan juga fakta. Agama Islam yang saya selalu sebut adalah agama dalil. Bila kita tak bagi dalil, rugilah. Kita dah belajar agama ni kadang-kadang 10 tahun. Ada yang 20 tahun duk menadah kitab ni. Tapi tak tahu dalil. Rugi tak rugi? Jadi bila tak tahu dalil, kesannya kita tak dapat pegang dengan suatu pegangan yang mantap, yang kemah, yang kukuh. Sebab bila tak tahu dalil, ustaz yang mengajar tu ambil dalil dari mana? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi saya nak terangkan juga di sini bahawa walaupun ada juga orang duk kata orang awam tak perlu tahu dalil, orang awam tak perlu tahu dalil, dan disandarkan kepada kenyataan-kenyataan ulama-ulama silam. Jadi kita kena faham. Guru-guru, ustaz-ustaz yang terdahulu seperti Imam Syafi'i, kalau kita kata dulu-dulu mengajar Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Imam Nawawi, Muzanni, Qaffal, Ibnul Munzir, mereka ini hadirin sekalian, tak payah kemukakan dalil. Memang apa yang mereka cakap itulah dalil. Mereka ambil mafhum daripada Quran, daripada hadis Nabi. Jadi tak perlu nak baca satu-satu ayat. Kalau sekiranya itu berlaku di zaman mereka, orang awam tak perlu tahu dalil, kerana apa yang mereka cakap itu dalil. Dan orang awam pada masa itu pun, selepas mereka belajar, mereka cari pula. Walaupun mungkin di dalam kuliah ni, guru-guru ulama tak sempat mengemukakan dalil, mereka jumpa secara talaki, personal dengan guru tanya pula. Jadi kita nak kias zaman kita sekarang ni tak boleh, kerana guru-guru, ustaz-ustaz zaman sekarang, termasuklah saya ni, bukan setaraf Imam Syafi'i. Bukan setaraf Imam Nawawi. Bukan setaraf Khatib Asy-Syarbini. Bila kita kata tak setaraf, ucapan kita belum tentu betul. Macam ucapan saya belum tentu betul. Tak boleh saya nak samakan, tak payah baca dalil lah. Imam Syafi'i pun ngajar orang awam tak baca dalil. Imam Nawawi pun tak baca dalil. Sebab mereka ulama, apa yang mereka cakap dah tentu dalil. Oleh kerana sekarang ini, mutakhir ini, ustaz-ustaz tumbuh macam cendawan. Ustaz-ustaz mi segera, santan segera, belajar jadi ustaz, pakai serban besar jadi ustaz. Nak lebih nak nampak glamour lagi, nak bagi nampak power lagi, pakai serban balut telinga. Sama ada telinga dua belah ataupun telinga sebelah. Lepas tu bacalah hadis maudhu', cerita palsu. Nak berit, awam-awam tak perlu tahu dalil ya. Senang dia goreng. Dia nak goreng senang lah. Sebab orang awam disekat daripada bertanya dalil. Kamu siapa nak tanya? Ini adalah tindakan kerja-kerja usaha-usaha untuk memperbodohkan masyarakat. Sebab itu tidak berlaku perdebatan dalam pengajian. Tak berlaku soalan. Bila anak murid tak setuju, mungkin anak murid pun ada baca. Dia pun ada mengaji di tempat lain. Tapi tak boleh nak tanya guru, tak boleh berbeza dengan guru. Akhirnya masyarakat jadi mandul lah. Mandul di sudut pemikiran. Pemikiran kita tak terbuka. Mengaji ni ikut je orang. Itu bahaya mengaji tak ada dalil zaman sekarang. Jadi kesimpulan yang saya nak buat, mengaji mesti kena ada dalil. Dan anak murid yang mengaji mesti kena tanya. Kalau tok guru tu baca hadis ke, baca riwayat kisah kan, tanya ambil di mana ni cerita ni. Hadis ni sahih ke tak sahih? Anak murid kena cerdik. Bukan saja guru kena cerdik, anak murid pun kena cerdik. Sebab tadi mukadimah tadi kita sebut agama Islam adalah agama fakta, hujah dan juga agama dalil. Okey. Kita masuk kepada tajuk perbincangan kita. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tahrim salati wa tahlilha. Bab berhubung dengan sesuatu yang datang pada tahrim sembahyang dan juga tahlil sembahyang. Tahrim maknanya mengharamkan sembahyang. Sesuatu tahrim maknanya sesuatu perbuatan yang dilakukan bila kita dah sembahyang. Mengharamkan
perbuatan kita di dalam sembahyang ini apa dia? Dalam hadis itu disebut at-takbir. Sebelum kita takbir, kita boleh makan, minum, berjalan semua kan? Maknanya ditahlil sesuatu benda yang halal. Bila kita masuk dalam sembahyang dipanggil tahrim. Mengharamkan sesuatu perkara yang halal di luar sembahyang. Di luar sembahyang kita boleh bersembang, boleh berlari, makan, minum kan? Bila kita takbir Allahu Akbar, dengan perbuatan takbir itu telah menjadi haram sesuatu yang halal di luar sembahyang. Jadi nak bagi halal balik macam mana? Nak bagi boleh bersembang balik. Nak bagi boleh bercakap balik. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis Dia beri salam ni satu yang wajibnya. Dua tu sunat. Paling pun sunat. Jadi maksud tajuk yang diketengahkan oleh Imam Tirmizi ini untuk menghalalkan pula perbuatan yang boleh buat ketika di luar sembahyang dengan kita bagi salam. Selagi mana tak bagi salam, tak boleh buat perbuatan-perbuatan yang boleh di luar sembahyang. Bercakap umpamanya, bersembang, kita kata makan, minum, lompat, berlari, tak boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kan Rasulullah sakit di penghujung usia dia, sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Bila Rasulullah masa sakit-sakit tu ada hari-hari tertentu ni Rasulullah agak kuat sikit. Lalu dia menggagahkan, memaksa diri dia pergi sembahyang. Pergi ke masjid, sembahyang berjemaah. Bila masuk dalam masjid, sahabat-sahabat perasan. Perasan ni maknanya sedar. Rasulullah masuk sembahyang. Pakai duk sembang, Rasulullah dah sihat dah kot. Seronok, bangga. Rasulullah dah sihat, boleh sama-sama menunaikan sembahyang jemaah. Lepas sembahyang tu Rasulullah kata, Inna hazihi salah la tasluhu min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak boleh sesuatu daripada percakapan manusia. Tadi nak cerita ni. Sebab apa? Dah takbir tadi kan? Dah takbir, mana boleh bercakap? Sembahyang ini adalah bacaan dan juga dalam sembahyang ini dia ada bacaan dan juga tasbih. Okey, terus. Qala Abu Isa, haddatsana Sufyan bin Waki' حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Abi Sa'id, dia kata Rasulullah SAW bersabda, pembukaan sembahyang adalah tuhur. Tuhur ni apa makna? Apa makna tuhur? Suci. Yang dimaksudkan suci di sini apa makna? Wudu. Okey, apa beza tahur? Ta itu dengan bahagian atas, dengan ta bahagian depan. Kalau mak dipanggil ma'un tahurun. Air yang suci ataupun air yang bersih. Ma'an tahuran yang disebut dalam Quran, ma'an tahuran. Ta tu di bahagian atas. Macam kita sebut ghuslun dengan ghuslun. Apa beza? Ghuslun? Ghuslun maknanya basuh. Kalau ghuslun maknanya mandi. Kalau kita baca at-tahur, dia kata huwal ma'ul ladzi yutatahharu bihi. Itu dipanggil tahur. Maknanya air yang digunakan untuk bersuci. Maknanya tahurun. Kalau tuhur, apa dia? Tuhur. Hiya taharatu nafsuha. Hiya taharatu nafsuha. Maknanya bersuci itu dipanggil tahur. Dipanggil tuhur. Bersuci dipanggil tuhur. Kalau tahur, air yang digunakan untuk buat bersuci. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Rasulullah SAW bila dia pergi ziarah orang sakit, apa doa? Apa ayat yang Rasulullah baca? La ba'sa? Tengok. Saya ingat hadis ni. Hadis Sahih Bukhari ni. Ada hadis Sahih Bukhari kan? Rasulullah pergi ziarah orang Badui. Rasulullah dah kata, la ba'sa. Tahurun insya-Allah. Tak mengapa. Tahur. Maknanya, suci insya-Allah. Dia tak kata tuhur. Sebab tahur tadi kita sebut, air yang digunakan untuk buat bersuci. Jadi bila orang sakit ini, Rasulullah sebut tahur, dengan kesakitan itu, dosa dia disucikan, digugurkan oleh Allah. Bila sakit ini, penyakit kafaratuz zunub. Orang sakit ni Allah Ta'ala bagi sakit, kita sendiri akan sakit, kita akan mati, orang lain pun kena juga. Sebab apa Allah Ta'ala bagi sakit? Di antara sebab selain nak mengangkat darjat dan nak tengok keimanan kita, sejauh mana kuat keimanan kita kan? Yang Allah Ta'ala kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zuzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga Allah dengan senang dan mudah? Sedangkan belum datang ujian-ujian yang berat macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni siapa? Nabi-nabi dulu, pengikut-pengikut mereka. Sehingga Nabi ni, berat tak berat, kuat tak kuat ujian yang datang kepada para Nabi yang terdahulu dan pengikut mereka, sahabat-sahabat mereka, dan juga disebut Hawariyun kan, pengikut-pengikut yang setia kan. Nabi ni kuat iman pun tanya, mata nasrullah, bila datangnya bantuan, pertolongan daripada Allah. Menunjukkan ujian itu berat. Lalu Allah Ta'ala kata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu hampir. Kesimpulan daripada ayat yang kita bacakan tadi, di antaranya sebab nak test sejauh mana kesabaran dan nak tingkatkan iman, Allah Ta'ala bagi sesuatu ujian, termasuklah sakit sebahagian daripada ujian. Yang keduanya nak gugur dosa kita lah. Dosa kita buat ni banyak. Kadang-kadang dosa kita diampun dengan sebab kita bertaubat, dengan sebab kita melakukan kebajikan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu buat kan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Ini dosa-dosa kecil. Yang ketiga tadi, dengan sebab Allah Ta'ala bagi sakit, kafaratuz zunub, untuk menggugurkan dosa. Sebab itu Rasulullah sebut tahur la ba'sa. Tak apa. Nak bagi tenang. Jangan pula kita pergi tengok orang sakit kan. Dalam pengamatan aku lah, berdasarkan kepada pengalaman aku, kalau sakit macam ni, hal lepas-lepas lah, bukan nak kata hal lepas-lepas tu rasa tak lama. Tak lama ni, jangan cakap macam tu. Lagilah dia rasa putus harapan untuk hidup. Dia tak semangat dia. Dia sakit dah, dia semangat dia down dah. Kita cakap macam tu lagi down. Rasulullah kata la ba'sa. Tak apa. Tahurun insya-Allah. Maknanya suci, bersih insya-Allah. Maknanya insya-Allah dengan sakit kamu tu Allah Ta'ala akan gugurkan dosa. Sebab tu bila kita sedar, kita faham sakit ini sebahagian daripada sebab untuk menggugurkan dosa, kita taklah merampus, taklah marah, taklah kecewa, taklah begitu tertekan, tidaklah menyalahkan Allah. Kenapa ni Allah Ta'ala bagi aku sakit? Padahalnya Allah Ta'ala sayang nak bagi kita hapus dosa. Kita tengok Nabi-Nabi dulu ada diuji dengan berlaku permusuhan daripada kaum dia yang begitu hebat. Ada di kalangan Nabi-Nabi ni jatuh sakit, lama sakit berat pula. Seperti Nabi Ayub, sakit berat. Jadi kalau para Nabi-Nabi yang dah tak ada dosa, kenapa bagi sakit lagi? Bukan nak gugur dosa, nak angkat darjat. Nak angkat kedudukan pangkat di sisi Allah. Kita yang banyak dosa, Allah Ta'ala bagi sakit buat apa? Salah satu sebabnya, nak bagi sedar balik. Sihat dah lama. Dan nak bagi tahu betapa nikmatnya apabila seseorang itu memperolehi kesihatan yang baik. Masa sakit tu baru dia tahu, sedar betapa nikmat sihat. Masa Allah Ta'ala tak bagi sakit, kita sihat, tak rasa nikmat kesihatan yang baik. Bila sakit tu Allah, kalau seronoknya, kalau sihat boleh datang mengaji.
Orang sakit pula kan. Uzur pula tak boleh datang mengaji. Baru nampak nikmat sihat. Yang paling penting yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Sebab tu jangan kita terlalu sedih, terlalu kecewa dengan didatangkan musibah ujian sakit. Lalu dia kata di sini maknanya, di sini disebut tuhur bukan tahur. Sebab suci, bukan air yang digunakan untuk bersuci. Suci, maknanya suci di situ maknanya bebas daripada hadas. Maknanya kena ambil sembahyang dulu. Sebab itu ada hadis yang lain, tidak diterima sesuatu sembahyang melainkan dengan suci. Tidak diterima sesuatu sembahyang melainkan dengan suci, iaitu dengan cara kita berwuduk terlebih dahulu. Yang seterusnya, wa tahrimuha at-takbir. Sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan apabila kita masuk dalam sembahyang Allahu Akbar. Jumpa? Wa tahrimuha at-takbir. Yang seterusnya, yang ketiga, wa tahliluha at-taslim. Menghalalkan pula daripada sesuatu yang diharamkan tadi, bila kita bagi salam, boleh buat sesuatu yang ditegah. Yang seterusnya, la salata liman lam yaqra' bil hamdi. Siapa yang ada kitab yang teks bahasa Arab tu kena dia tulis bil hamdu. Letakkan bawah-bawah. Wa suratin. Tengok. Di sini betul pula. Sebab dia ataf. Tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang. Seseorang yang tidak baca Alhamdulillah dan juga surah. Wa fi faridatin aw ghairiha. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Ataupun selain daripada sembahyang fardu. Selain daripada sembahyang fardu, sembahyang apa? Qadha ke sembahyang sunat ke? Kena bacalah Alhamdulillah. Di sini para ulama membahaskan, adakah perlu kita membaca bismillah? Dalam pelajaran kita yang lepas-lepas, kita telah membahaskan tentang adakah bismillah sebahagian daripada surah Fatihah. Bagi mazhab kita Asy-Syafi'i, Fatihah itu adalah wajib dibaca dan dianggap sebagai rukun. Bismillah adalah sebahagian daripada surah Fatihah. Kalau tak baca, hukum dia batal sembahyang. Adalah mazhab kita. Tak baca, maka sembahyang dia batal. La solata di sini, di situ dengan makna nafiyus sihah. Nafi sahnya sembahyang. Kalau tak baca, tak sah. Di dalam mazhab Hanafi dia panggil nafiyul kamal. Nafi yang menunjukkan kalau tak buat pun, sekadar sembahyang tak sempurna, tetapi sembahyang itu masih sah. Walaupun tak baca surah Fatihah. Yang kedua, baca dengan alham di sini, tadi kita sebut dalam mazhab kita kena baca bismillah. Kalau sembahyang yang jahar, maka dijaharkan bismillah. Sembahyang yang sir, maka disirkan bismillah. Dalam mazhab Hanafi, bismillah itu tidak sunat langsung dibaca, sama ada jahar ataupun sir. Walaupun sembahyang jahar. Sebab bilhamdi, tidak diterima sembahyang melainkan dibuka dengan alhamdulillah, bukan bismillah. Jadi kita tahu dah kan, kalau kita pergi Masjid Hanafi tak baca bismillah, taklah kita kata dia ni Pak Wahab ke, apa ni Wahab ni, golongan W ke. Tak ada. Sebab dia ada dalil. Taklah mudah kita melontarkan tuduhan kepada orang. Kita boleh semayang juga, kita semayang di masjid belakang imam yang bermazhab Hanafi ke, Maliki, Hambali pun tak apa. Sebab itu khilaf ulama berdasarkan kepada dalil masing-masing. Semua ada dalil. Ulama semua ada dalil. Kita yang tak ada dalil. Sebab itu kita kena belajar bagaimana jalan ulama-ulama memperolehi ilmu. Jalan ulama-ulama belajar. Demo ni bila belajar mesti berdasarkan kepada dalil. Sebelum demo jadi ulama ni, demo bukan orang awam ke? Saya nak tanya tuan-tuan. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, sebelum jadi imam tu dapat martabat gelaran imam. Ataupun kita kata mujtahid. Lahir-lahir jadi mujtahid ke? Lahir-lahir Imam Syafi'i itu keluar daripada perut ibu dah jadi alim. Quran 30 juzuk ingat.
hadis ribu-ribu ingat sekali dengan sanad. Begitu ke? Tak kan? Maknanya demo semua pun orang awam juga kan? Jadi macam mana mereka boleh mengetahui dalil? Sebab awal-awal belajar berdasarkan kepada dalil. Kalau kita kata kita ni mazhab Syafi'i, kita kena ikutlah, tirulah cara Imam Syafi'i belajar. Dia nak dapat jadi imam tu, nak mujtahid, maknanya dia belajar berlandaskan kepada dalil. Walaupun kita ni belajar 100 tahun lagi pun tak akan jadi imam. Paling tinggi imam sembahyang je lah. Tak boleh jadi mujtahid. Tapi kita kena belajar cara imam-imam dulu belajar. Berdasarkan kepada dalil. Oh, semua Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, sama ada ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, semua dia belajar dengan dalil. Sekarang ni pelik. Tok-tok ustaz-ustaz kata belajar orang awam tak perlu tahu dalil. Senang dia mengajar. Kitab tu kadang-kadang dia tak baca pun. Bila lenggang aku dia baca pun sikit-sikit kan. Kalau tersangkut pun tak apa lah. Anak murid tak tanya. Jadi senanglah anak murid pun datang lenggang sebab tu. Duduk kalau masjid tu besar kan. Duduk kat tiang-tiang masjid, duduk kat tepi-tepi dinding. Sebab tu kita tukar sekarang ni nak bagi lebih fokus. Kita buat musalah baru yang orang wakaf ni. Kita nak belajar di sini. Tak nak duduk jauh-jauh tu sambil belajar sembang, main handphone. Itu bukan pengajian sunnah, bukan pengajian yang kita nak ketengahkan. Sebab dia kita belajar ni dalam apa? Biar lebih berfokus. Maknanya kita ambil ruang yang kecil sedikit. Okey. Dia kata, okey. Mazhab Hanafi dia tak baca langsung bismillah. Sebab ini di antara dalil. Adapun mazhab Hambali, mereka baca bismillah tetapi perlahan. Mereka baca bismillah tetapi perlahan. Kalau sembahyang jahar kan. Kalau sembahyang sir pun baca juga. Jadi tak dengar tu sebab apa? Tak dengar tu bukan sebab tak baca. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila ada sahabat ni dia cerita, dia pernah sembahyang di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar. La yaqra'una bi bismillah. Rasulullah tak baca, Abu Bakar, Umar tak baca. Daripada hadis itu, riwayat itu, Hanafi kata tengok, mana ada baca? Sebab sahabat ni dia sembahyang di belakang Nabi berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali. Aku tak pernah dengar. Semasa dia hidup, duduk sembahyang belakang Nabi, tak pernah dengar Rasulullah baca. Baca bismillah. Di belakang Sayyidina Abu Bakar pun sama, tak pernah baca. Belakang Sayyidina Umar pun tak pernah baca. Lalu mereka tak baca bismillah. Jadi selepas doa iftitah, terus kepada alhamdulillah. Jadi bagi ulama-ulama Hambali kata la yaqra'una la yajharuna. Mereka sebenarnya bukan tak baca, cuma tak kuat. Baca tak kuat. Lalu mereka mazhab Hambali baca juga pelan. Bismillah tu pelan kan? Untuk dengar diri sendiri. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Lalu mereka jaharkan alhamdulillah. Jadi ala kulli hal tu tak ada masalah lah kalau kita sembahyang, kita berada di belakang mana-mana imam. Sama ada imam itu berpegang kepada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Bila kita kata batal, tak baca bismillah batal, kita kena faham. Siapa-siapa tak baca bismillah, batal sembahyang dia. Batal sembahyang itu dalam mazhab Syafi'i ke? Ataupun dalam agama Islam itu batal? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau orang tanya kita kan, batal tak baca bismillah? Sah tak? Tak baca bismillah dalam sembahyang, terus kepada alhamdulillah? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Boleh jawab tak? Ustaz Syed? Jawab kita kata, kalau kita kata tak sah, dalam tak sah tu dalam agama Islam ke ataupun dalam sesuatu mazhab? Dalam sesuatu mazhab. Jangan kita kata dalam Islam. Sebab dalam mazhab lain boleh. Nampak? Jadi jawab tu pun kita kena hati-hati. Bila kata batal di dalam satu mazhab ataupun satu pandangan mujtahid, bukan batal seluruhnya. Berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama yang lain pun begitu. Tidak. Bila kita tahu macam tu, apa kesan dia?
kesannya kita boleh bertolak ansur walaupun orang berbeza dengan kita, walaupun kita pegang keras, kita pegang kemah. Oh, tak boleh, batal. Tak baca bismillah ni tak sah kita kata. Kita pegang kemah kan? Contohnya berlaku sentuhan lelaki perempuan, suami isteri umpamanya, batal. Boleh kita pegang. Kerana mazhab Syafi'i macam tu. Kita pegang kemah untuk diri kita. Tetapi untuk orang kita kena longgarkan. Sebab demo pun ada dalil, ada hujah. Tetapi kalau kita kata batal itu, dalam agama Islam batal. Batal wuduk bersentuhan lelaki perempuan. Ataupun tak baca bismillah ni, tak sah sembahyang. Kita kata batal dalam agama Islam. Maknanya semua mazhab dalam Islam semua batal. Kalau kita kata dalam agama Islam. Batal dalam sesuatu mazhab. Ini penting kita belajar hadis. Tu batal tu dalam mazhab apa, tak sah tu dalam mazhab apa. Hak duk keras tu maknanya tak mengaji hadis lah tu. Tak mengaji hadis. Okey, terus. Fil bab an Ali wa Aisyah. Dalam bab ini selain daripada Abi Sa'id, turut juga diriwayat dalam jalur yang lain daripada Sayyidina Ali dan juga Aisyah. Okey, terus. Qala wa hadithu Ali bin Abi Talib في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء. Kami telah tulis pada permulaan kitab wuduk. Imam Tirmizi kata. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ni lebih kuat. Hadis-hadis ni, hadis bab ni juga. Tapi melalui saluran jalan yang lain. Okey, terus. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. Beramal atas hadis ni. Tu yang seronok kita mengaji Tirmizi ni. Kelebihan Sunan Tirmizi ni, dia ada kelebihan yang tersendiri yang tak ada kepada kitab-kitab yang lain. Kalau kita belajar Bukhari pula, Imam Bukhari dia ada kelebihan dia pula, Turjumatul Bab umpamanya. Kalau kita belajar Muslim, kita tahu pula dia ada kelebihan dia pula. Sebelum mengaji hadis tu dia cerita masalah mengenali perawi-perawi yang boleh diterima, perawi yang tak boleh diterima. Situ pula kelebihannya. Jadi kesimpulannya semua kitab-kitab hadis ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Termasuklah Sunan Tirmizi ini. Dia kata tengok beramal atas hadis ini daripada sahabat Nabi. Bila sebut sahabat Nabi termasuklah tak baca bismillah. Kalau kita kata keras dengan kata tak sah, sebahagian sahabat Nabi ni tak sah lah sembahyang dia mah. Kita pegang tak sah dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi kita tak boleh kata semua pandangan tak sah. Dia kata beramal hadis ini daripada sahabat Nabi wa man ba'dahu. Selepas sahabat apa? Tabi'in. Sebagian sahabat beramal macam tu juga, tak baca bismillah. Begitu juga sebahagian daripada tabi'in pun begitu juga. Maknanya kalau sahabat buat tu kuat tak? Kuat tak dalil sesuatu amalan tu, dalilnya sahabat buat, kuat tak kuat? Kuatlah dalil tu. Okey, terus. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Inna tahrim as-salati takbiru wa la yakunu ar-rajulu dakhilan fi as-salati illa bitakbiri. Okey, habis. Jadi dalam bab yang ini pula, perbahasan yang seterusnya yang kata pembukaan sembahyang adalah suci, tahrim sembahyang adalah takbir, tahlil sembahyang itu adalah taslim. Siapa pegang di sini? Dia kata di situ Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Dia sebut tadi. Wala yakunu ar-rajulu dakhilan fi shalah illa bitakbir. Maka tidak boleh mana-mana orang masuk dalam sembahyang melainkan dengan takbir. Apa maksud takbir? Apa maksud takbir? Kita baca apa takbir ni? Allahu Akbar. Ini ulama-ulama disebutkan tadi, termasuklah imam kita Asy-Syafi'i, nak masuk dalam sembahyang mesti Allahu Akbar.
mesti lafaz yang khusus. Walaupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni 99. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Taala nama yang indah-indah. Bila nak berdoa tak apa. Masukkan mana-mana satu nama-nama Allah Taala yang indah itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Quddus, Ya Rauf. Boleh masuk. Tetapi bagi nama-nama ulama yang kita sebutkan tadi, kalau nak sembahyang nama-nama tu tak boleh, mesti akbar, Allahu Akbar sahaja. Sebut Allahul Rauf, Allahul Qayyum, Allahul Hadi, tak sah sembahyang. Sebab apa? Rasulullah tak pernah. Pertamanya hadis tadi. Wa tahrimuha at-takbir. Takbir, apa makna takbir? Allahu Akbar. Bukan Allahu A'zam, Allahul Qayyum. Takbir, Allahu Akbar. Pertamanya hadis tadi. Yang keduanya Rasulullah tidak pernah. Bila masuk dalam sembahyang, dia melafazkan selain daripada lafaz Allahu Akbar. Sebab itu jumhur ulama kata tak boleh. Mesti lafaz Allahu Akbar. Kalau tidak sah. Kalau tidak sah. Okey, terus. Qala Abu Isa wa sami'tu Aba Bakr Muhammad bin Abana mustamliya waki'an yaqulu sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqulu law iftataha ar-rajulu as-salata bi 70 isman min asma'illah walam yukabbir lam yujzihi. Okey. Imam Tirmizi dua mari dengan sanadnya daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dia kata sekiranya seseorang itu masuk di dalam sembahyang, dia buka sembahyang dengan 70 nama Allah Ta'ala. Dia sebut 70. Masa takbir dia masuk 70 nama Allah Ta'ala. Tanpa dia membaca Allahu Akbar, sembahyang dia tidak diterima. Tidak memadai maknanya tidak diterima. Tak padan lah. Tak padan. Maka tak sah sembahyang tu. Okey. Tetapi dalam mazhab Hanafi, boleh. Adakah Imam Hanafi tak jumpa hadis ni? Jumpa dulu pada kita. Isunya janganlah kita muskil keliru. Kok kita jumpa dulu hadis ni sebelum Imam Hanafi jumpa. Ataupun ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Tak boleh perasan aku tu. Dia jumpa. Tapi cara kefahaman dia lain. Sebab bagi dia, takbir adalah sesuatu ungkapan, sesuatu yang disebut untuk membesarkan Allah, itu takbir. Bukan semestinya Allahu Akbar. Di antara dari yang dia ambil, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Wanita-wanita yang bekerja di istana, lalu Zulaikha ni, dia tak puas hati untuk kutuk dia kenapa bercinta dengan budak istana kan, iaitu Yusuf. Dia kata kamu tak tengok, koma semua tak tengok lagi Yusuf ni lagu mana. Punya tampan, handsome-nya, cantik, segak. Jadi dia bagi pisau dengan bagi buah. Lepas tu panggil Yusuf. Panggil Nabi Yusuf, tengok. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Mereka terpegun. Terpegun tu tak semestinya sebut Allah Akbar, dia kata. Sesuatu lafaz yang membesarkan Allah. Sampai terpotong tangan ni. Terhirih tangan tu. Di antara lain pula, wa rabbaka fakabbir. Ini di antara ayat-ayat ni yang diambil oleh Imam Hanafi. Kepada Tuhan engkau hendaklah kamu bertakbir. Wazkur isma rabbih fasalla. Sebutlah dengan nama Tuhannya, Rabbih. Isma rabbih. Isma rabbih, nama Tuhan. Nama Tuhan ni berapa? Allahu Akbar ke? Allah sahaja ke? Nama Tuhan ni berapa, dia tanya balik. Kita dah jawab dah, kita rasa kemas dah. Kalau kata silat tu, kita rasa buah kita tu kemas dah, langkah kita tu kemas dah. Sebab kita tak tengok buah orang lain lagi. Imam Hanafi kata, hendaklah kamu menyebut nama Tuhan engkau. Nama Tuhan berapa?
Boleh sebut Melaka, dia kata. Mana-mana satu nama Tuhan boleh dah sebut. Nampak? Jadi, walaupun berlaku perbezaan pendapat di sana, tapi kita tengok pendapat jumhur Allah lebih kuat. Walaupun kita tak kata ijtihad Imam Hanafi itu salah. Sebab dia pun ada hujah-hujah yang kuat. Tetapi jumhur itu lebih kuat. Iaitu kena sebut Allahu Akbar. Kerana Rasulullah SAW masuk dalam sembahyang, dia tidak pernah melafazkan ucapan ataupun lafaz selain daripada Allahu Akbar. Okey, terus. Wa in ahdatha qabla an yusallima amartuhu an yatawadda. Okey, terus. Thumma yarji' ila makanihi fa yusallim. Innamal amru ala wajhi. Abdul Rahman tadi dia sebut tadi kan. Sekiranya seseorang itu Abdul Rahman ni seorang orang Basrah. Salah satu wilayah negeri yang berada di Iraq. Seorang ulama besar di Basrah. Dia kata apa? Kalau seseorang itu masuk di dalam sembahyang, apabila seseorang itu sembahyang, dia kata tadi kan, wa in ahdatha qabla an yusallim amartuhu an yatawadda. Kalau dia tengah sembahyang tadi, contohnya duduk tahiyat akhir, tiba-tiba dia berlaku hadas, dia berhadas, terkentut umpamanya, aku perintahkannya supaya berwuduk. Summa yarji'a ila makani, kemudian dia datang balik sembahyang. Kalau tengah duduklah, dirilah. Dia masuk balik dalam sembahyang. Fa yusallim, lalu dia bagi salam. Mana kalau mengikut pendapat dia, sembahyang tu tak batal lagi. Sebab apa tak batal? Apa alasan dia? Sembahyang tu batal, maknanya sembahyang tu tak habis. Maknanya kita kata tadi berhadas tu maknanya bagi dia sendiri tak habis lagi dalam sembahyang. Bagi dia, kalau bagi ulama lain bila berhadas batal sembahyang terus. Walaupun tak bagi salam, bagi dia tak batal lagi sembahyang. Sebab apa? Siapa nak jawab? Sebab tak bagi salam lagi. Dia terkentut, dia tak bagi salam, tak batal lagi. Tapi sembahyang tu tak boleh diteruskan. Sebab apa tak boleh diteruskan? Sebab tak ada wuduk. Dia tak boleh rungkai terus. Biar sembahyang ni. Kena ambil tu nak takbir lain. Jumhur memang begitu. Jangan keliru. Bila jumhur ulama memang begitu. Maknanya seseorang itu seperti Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, bila batal terkentut, batal sembahyang walaupun tak bagi salam. Bagi dia pegang pada hadis ni. Sebab kamu tak bagi salam lagi, maka tak terungkai lagi sembahyang. Tak terbatal lagi. Tapi tak boleh nak teruskan. Kena wuduk dulu. Kena syarat. Kerana syarat untuk sembahyang mesti kena wuduk. Jadi nak buat macam mana? Pendapat dia ni adakah pendapat yang terpencil? Bukan pendapat yang terpencil. Dia kata ambil sembahyang, lepas tu duduk balik, sambung sembahyang balik. Nak terus tak boleh. Sebab syarat sembahyang kena wuduk. Tadi kenapa tak boleh rungkai begitu saja? Kamu tak bagi salam lagi. Wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Penyudah sembahyang itu kena bagi salam dulu. Dia bagi tak? Tak bagi lagi. Sebab dia tak habis sembahyang lagi. Dia masih dianggap dalam sembahyang lagi. Okey, kalau kita baca di dalam Ma'ni Asar kan. Ini syarah dia. Nuhabul Ifkar. Nuhabul Afkar. Syarah kepada Ma'ni Asar, Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Kitab ni pun saya belajar dulu. Saya pun jadi pelik bila dengar Tok Guru saya, Maulana Zarawali Khan, meninggal dunia beberapa bulan lepas. Dia Syekhul Hadis. Nak syarat nak jadi Syekhul Hadis ni, dia mengajar Bukhari lah. Dah mengajar banyak tahun ni. Last kali dia akan pegang Bukhari. Lepas tu dia juga, di dalam daurah kami, dia mengajar Tirmizi. Jadi Nuhabul Afkar ni, orang ni Ma'ni Asar ni, Tok Guru lain. Tapi dia sedut juga. Dia nakal juga pendapat dalam kitab Ma'ni Asar. Bila kita tengok, ada pandangan ulama kata boleh.
Kita ambil hak tak boleh dulu. Maksudnya, bila berlaku hadas dalam sembahyang, terus batal. Ini pendapat yang pertama. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ. Kalau dia tak bagi salam, sembahyang dia batal. Dia keluar terus dalam sembahyang, batal. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahliluha at-taslim fala yajuzu an yakhruja minha bighairihi. Tak boleh keluar sembahyang dengan sebab apa dia selain daripada salam tadi. Maka kalau sekiranya dia berhadas di dalam sembahyang, dianggap sebagai batal. Dianggap sebagai batal. Hak tadi yang kedua yang saya akan baca ni dia kata tak batal lagi. Arada bil qaum haula Malikan wa Syafi'i wa Ahmad wa ashabahum rahimahullah fa innahum zahabu ila anna ar-rajula idza sarafa min salatihi bighairi lafzi taslim fa salatuhu batilatun hatta qala an-Nawawi law akhalla bi harfin min hurufi assalamu alaikum. Imam Nawawi kata kalau satu huruf pun tak sebut batal. Batal sembahyang. Lam tasihhu salatuhu wastadallu ala dhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluhu at-taslim. Okey, kita tengok wa khalafahum fi dhalika akharun. Faftaraqu ala qawlaini faminhum man qala idza qa'ada miqdat tashahhudi tamat salatuhu wa illam yusallim. Hak ni pula pendapat yang kedua pula. Dia duduk sekadar sekadar tasyahud, tak bagi salam pun sah. Wa minhum man qala idza rafa'a ra'sahu min akhiri sajdatin min salatihi faqad tamat salatuhu wa illam yatashahhad wa lam yusallim. Jadi di sini dikemukakan beberapa pandangan ulama tadi pula, dia ada dua. Yang pertama tadi kita sebut orang yang di dalam dia ada sedikit perbezaan dalam perbahasan ini. Kalau kita baca yang tadi maknanya orang yang dia terbatal daripada sembahyang, contohnya dia terkentuk tadi kan. Maka bila dia terkentuk, maka habis lah. Ambil sembahyang, bila masuk balik dia kena buat macam mana? Takbir balik walaupun ada ujung air. Hak tu mazhab kita. Dan itu jumhur ulama. Kita pegang tu. Jangan ada terkentut, ambil sembahyang masuk balik. Kita tak pegang pendapat yang kedua ni. Cuma nak cerita saja ada pandangan macam tu. Sebab disebut dalam Tirmizi tadi dia kata apa? Baca sekali lagi. Dia kata apa dia? Wa in ahdasa qabla an yusallim amartuhu an yatawadda summa yarja ila makanihi fa yusallim. Ambil wuduk, dia masuk balik, duduk tempat dia, lepas tu dia teruslah tamana dia batal tadi, dia sama-sama lepas tu dia bagi salam. Sepatutnya kita punya mazhab Syafi'i batal saja, tak kira bagi salam tak bagi salam, habislah sembahyang tu. Bila ambil sembahyang, masuk balik, takbir lain. Jadi hak tu yang tepat. Hak tu paling kuat. Sebab dah kentuk dah batal, nak sambung-sambung apa lagi. Okey. Jadi kita tengok di sini, di antaranya disebut di sini, dia kata tentang perbahasan tadi, kesimpulan daripada apa yang kita bahaskan tadi, pembukaan dengan takbir. Hak tu jumhur ulama. Itu jumhur ulama, pembukaan dengan takbir. Dan tidak ada sembahyang tadi. Tidak ada sembahyang tu dengan makna apa? La solata tadi. Jadi sebahagian ulama kata la solata maknanya tidak sah sembahyang. Yang kedua, sembahyang masih sah tetapi tak sempurna. Dipanggil nafyul kamal. Macam kita sebut tadi kan, kalau kita seseorang tu tak baca, contohnya baca Fatihah. Mazhab Syafi'i Fatihah tu rukun. Tak baca jadi apa? Batal lah sembahyang tu. Jadi mazhab Hanafi tak batal, dia boleh baca apa-apa surah. Yang kedua disebut di sini innamal amru ala wajhi. Qala Abu Tayyib As-Sindi fi syarhihi ya'ni qawluhu wa tahliluhu at-taslim la yu'awwalu bal yuhmalu ala zahirihi. Hadis ini tak perlu ditakwilkan, tak boleh ditakwilkan. Maka dipegang secara zahir. Pegang secara zahir ini maknanya hadis ni maknanya nak keluar daripada sembahyang mesti bagi salam. Adapun pegang mazhab Hanafi tadi tak kuat. Nabi kata macam tu salah takwil. Nabi kata nak keluar sembahyang kena bagi salam kan. Hadis ni dipegang secara zahir.
Di situ juga nak menunjukkan bahawa bukan saja melibatkan akidah je yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat umpamanya kan. Ada pegang zahir, ada pegang takwil. Ulama bukan bahas tu je. Termasuklah ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fiqh. Ulama khilaf juga. Ada bab ulama pegang secara zahir, ada bab dipegang secara huraian, tafsiran ataupun secara takwil. Cuma di dalam mazhab Hanafi, dia ada beza antara hukum fardu. Contohnya kita sebut tadi, fardu dengan wajib, hukum dia benda yang sama. Seperti baca Fatihah ni, dia fardu, dia juga wajib. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia bezakan antara fardu dengan wajib. Fardu sesuatu hukum yang berbentuk qat'i. Qat'i seperti apa? Seperti kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji, itu qat'i. Tidak ada ruang daripada kalangan ulama untuk mengatakan sembahyang tu tak wajib. Hak ni kata wajib, hak ni kata sembahyang tu sunat je, hak ni kata harus je. Tak, sembahyang 5 waktu semua ulama kata wajib. Mazhab Hanafi yang tu itu dipanggil apa? Yang tu baru dipanggil benda itu benda yang apa dia? Kalau kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji itu benda tu fardu. Dia bukan wajib. Wajib ini sesuatu hukum yang keluar berdasarkan kepada ijtihad mujtahid. Seperti apa? Seperti main witir. Main witir tu wajib. Sebab banyak sangat. Autiru ya ahlal Quran. Al-witru bihatamin. Witir itu wajib. Oh. Dia ambil daripada hadis-hadis itu. Ija'alu awakhira salatikum witra. Oh, witir ni wajib ni. Dia bukan fardu. Sebab fardu tu benda tu terang. Qat'i yang datang daripada Quran. Kalau hadis pun hadis yang dalam bentuk qat'i. Yang tidak ada ruang untuk ulama berbeza pendapat. Jadi jumhur fardu dengan wajib sama. Adapun mazhab Hanafi fardu lain, wajib lain. Selain daripada witir seperti udhiyah. Udhiyah ni apa makna? Udhiyah apa makna? Bukan duha, udhiyah. Maknanya buat sembelihan korban. Sunat muakkad mazhab kita kan, dia wajib. Oh, bagi orang mampu wajib. Sebab Rasulullah susah pun duk buat kan. Selalu buat, tiap-tiap tahun duk buat kan. Digalakkan umat dia, sahabat dia buat. Ini jadi wajib korban. Okey. Sekadar tu dulu pengajian kita. Malam ni kita bagi sikit dulu. Takutlah mula-mula dia baru mengaji, bagi lama-lama takut jemu pula. Sebagai mukadimahnya, alhamdulillah kita dapat sebagai iftitah lah, pembukaan kan. InsyaAllah kita akan sambung. Malam esok ada, malam yang lusa pun ada. Cuma di sini saya nak buat satu iklan. Jangan padam, nak iklan dulu. Masih dalam live ni. Iklan. Ada tawaran daripada sahabat kita. Ini admin boleh potong lah apa yang nak cakap. Iklan daripada sahabat kita, Ustaz Amirul. Dia menjemput, mempelawa Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Rashid Akid untuk berdiskusi ilmiah. Di bawah Rashid Akid ni maknanya pakar rojok ARG lah. Berdiskusi dengan tajuk tentang mani safar. Ustaz, saya sampaikan ni supaya orang lain tertunggu-tunggu, supaya diskusi ini maknanya menjadi realiti dan kenyataan. Cuma kita di sini kita nak sebutlah, kita sebagai Darul Tahfiz Quran wal Hadis ni, kita bersedia menyediakan tempat. Ni siapa-siapa yang tengok live ni, Ustaz Amirul buat tawaran kepada Baba Ustaz Rashid Akid, pakar rojok ARG, untuk berdiskusi secara ilmiah. Tajuknya tentang mani safar. Apabila ada individu mengatakan tidak menjadi satu kesalahan, mani safar ni banyaklah pro kontra daripada orang kan. Jadi sehingga membabitkan perbahasan perbincangan di dalam Facebook. Jadi Ustaz Fadhil, Ustaz Amirul ni jemputlah Baba Rashid Akid ni untuk
berdiskusi secara ilmiah. Dan kita bila kita dapat maklumat itu, kita seronok lah. Sebab kita yang jahil ni, kita dapat ilmu. Kita nak dengar juga apa hujah Ustaz Amirul. Dia kata tak boleh tu, apa dalil dia? Ustaz Rashid Akid yang mempertahankan, apa dalilnya? Bila berlaku dua-dua orang tokoh-tokoh yang hebat ini berhujah, kita yang jahil ni kita dapat ilmu. Sebab tu diskusi ilmiah, perbahasan, perdebatan zaman sekarang ni perlu diperbanyakkan. Di atas tujuan dan maksud, apa tujuan dan maksud? Untuk mencerdikkan orang. Supaya orang tengok, oh hak kata boleh tu apa dalil, hak kata tak boleh tu apa dalil. Dan kita di sini sangat alu-alu kan. Semoga apa yang ditawarkan oleh Ustaz Amirul itu menjadi realiti dan kenyataan. Kita di sini, kita sediakan tempat. Siapa-siapa nak berdebat, nak berhujah, semua jangan bertumbuk sudah. Kita sediakan tempat kita, ruang kita besar. Kalau berlaku secara terbuka diskusi tersebut, kita tak buat di sini. Mungkin kita buat dalam surau ke, kita buat kat padang kita tu, boleh ramai orang datang kan. Dan kita akan sediakan makanan. Sama ada bagi ahli panel dan juga tetamu-tetamu yang datang. Tak kira lah kita nak sembelih kambing ke, ayam ke, itik ke. InsyaAllah tunggulah kalau jadi. Jangan kita harap jangan tak jadi. Jangan mana-mana pihak individu lari. Sebab tu benda tu dah diwar-warkan. Jadi sebenarnya bukan satu perbalahan, pergaduhan. Dia suatu perbincangan ilmiah. Jadi harap maknanya Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Rashid Akid ni menerimalah tawaran ni insyaAllah. Okey ni, admin boleh potong tajuk iklan ni. Letakkan dalam Facebook kata, tawaran debat daripada Ustaz Amirul. Dan Darul Quran wal Hadis menyediakan tempat insyaAllah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.